yang berhormat ahli-ahli parlimen semuanya akan memberikan komitmen terhadap perbincangan ataupun sesi soal jawab yang akan dikemukakan. Dan kalau kita dapat lihat semalam sahaja rang undang-undang kanun keseksaan pindaan 2013 diluluskan. Menerusi rang undang-undang tersebut memperuntukkan hukuman lebih berat terhadap mereka yang melakukan kejadian ataupun melakukan perkara jenayah seksual dan juga jenayah terancang serta mencederakan pasangan masing-masing. Bagaimanapun, dalam sesi sidang semalam, dua fasal iaitu fasal 5 dan juga fasal 33 iaitu berhubung dengan kesalahan mengguna, mengiktiraf dan juga mempromosikan bendera kebangsaan selain daripada bendera Malaysia. Dan pada fasal 33 pula menyebut tentang peruntukan kesalahan vandalism dikeluarkan daripada rang undang-undang tersebut. Dan rang undang-undang itu juga semalam turut membahaskan beberapa perkara yang lain. Sepertinya seperti yang disebut oleh pembangkang mahu keluarkan ataupun mereka minta keluarkan fasal ke-11 dalam seksyen 203A iaitu kesalahan mendedahkan maklumat. Namun begitu ianya tidak dilakukan sebab perbuatan membocorkan maklumat merupakan satu kesalahan ataupun satu masalah yang perlu ditangani dan ianya membabitkan soal kenegaraan, soal maklumat-maklumat rasmi, maklumat rahsia kerajaan dan perkara tersebut boleh menyebabkan seseorang itu didenda sehingga tidak lebih RM1 juta ataupun dipenjarakan tidak lebih 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi satu perundangan yang kuat, yang kukuh perlu ada untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebocoran maklumat. Rang undang-undang itu sebenarnya mula dibahaskan sejak kemarin selepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Sukri membentangkannya untuk bacaan kali kedua di Dewan Rakyat dan YB Nancy ketika menggulung rang undang-undang itu berkata pindaan terhadap kanun keseksaan merupakan kesinambungan kepada rang undang-undang pencegahan jenayah, pindaan dan pemeluasan 2013 yang antara lain tujuan utamanya ialah untuk memerangi jenayah terancang. Sebab apa? Sebab dalam rang undang-undang ini mempunyai ekosistem perundangan yang berkesan untuk menangani masalah yang disebut tadi iaitu pencegahan soal jenayah terancang yang berlaku di negara kita. Baik, sebelum rang undang-undang itu diluluskan juga sebenarnya beberapa kali sedikit kekecohan lah beberapa kali apabila pihak pembangkang juga mengemukakan tentang soal penarikan balik pindaan rang undang-undang tersebut, tetapi ianya ditegaskan yang kita perlu menambah baik undang-undang sedia ada untuk mengekang masalah-masalah jenayah. Baik, kita akan melihat lagi beberapa soalan yang akan dikemukakan dan sesi soal jawabnya akan dibawakan seketika nanti, di mana soalan yang pertama akan dikemukakan oleh Datuk Samsul Anwar Nasarah dari Lenggong yang minta Menteri Dalam Negeri menyatakan tentang jumlah terkini pendatang asing yang direkodkan oleh negara ini. Kita saksikan. Sarawak, Pulau Pinang, sedia BN menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, jumlah pekerja asing di Malaysia yang sah dan berdaftar hingga 30 Jun 2013 adalah seramai 2,116,998 orang. Jumlah ini mewakili pekerja asing yang digaji secara sah dan dikeluar pas lawatan kerja sementara dan PLKS oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Jumlah sebenar bilangan parti yang berada di dalam negara tidak dapat dipastikan. Namun begitu, melalui program 6P yang dilaksanakan pada 1 hingga 13 Ogos 2011, seramai 1,303,126 orang parti telah berjaya didaftarkan. Kerajaan amat prihatin terhadap isu lambakan parti yang berlaku di Sabah sekarang ini. Untuk itu, sebagai langkah tegas seiring dengan OP 6P bersepadu di seluruh Malaysia,
Sabah juga melancarkan op bersepadu yang digelar op 5P bersepadu. Sepanjang tempoh bermula 1 September 2013, sebanyak 99 operasi telah dilancarkan. Hasil daripada operasi berkenaan, seramai 1,821 orang warga asing telah diperiksa. Daripada jumlah itu, seramai 532 orang parti telah ditangkap atas pelbagai kesalahan. Kesalahan di bawah Seksyen 61C Akta Imigresen 1959-63, iaitu masuk ke Malaysia tanpa memiliki satu pas yang sah. Seksyen 15, iaitu tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh pas, atau kesalahan di bawah Peraturan 39B Peraturan Imigresen 1963, iaitu melanggar atau gagal mematuhi syarat pengeluaran pas. Tuan Yang Betul, sebagai usaha kerajaan untuk mengurangkan bilangan parti di Sabah, pelbagai operasi lain turut dilancarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah seperti Op Sayang, Op Pantelanta, Op Mahir, Op Kutip, Op Sapu, Op Hijau, Op Selera, Op Dandan, Op Jaja, Op Minyak, Op Belanja yang dilaksanakan secara berterusan. Dari Januari hingga September 2013, sejumlah 371 operasi ini telah dijalankan. Seramai 2,573 orang warga asing telah ditangkap untuk tujuan siasatan dan dikenakan tindakan lanjut, khususnya tindakan undang-undang. Di samping itu juga 15 majikan telah ditangkap untuk tujuan siasatan kerana syaki telah melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 dan 63. Sehingga bulan September 2013, seramai 9,630 orang warga asing telah diusir ke negara asal mereka. Dalam menangani isu parti di negeri Sabah, Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah sentiasa menjalinkan hubungan dan kerjasama dengan semua pihak, khususnya agensi penguatkuasa peringkat persekutuan dan negeri. Ianya akan berterusan. Punca kehadiran warga negara asing di negara ini tidak hanya menjadi tanggungjawab satu pihak saja, tapi sebaliknya melibatkan peranan pelbagai agensi dan pihak. Semua rakyat Malaysia juga perlu turut serta dalam membentras parti dengan tidak memberi perlindungan kepada mereka dengan menyewa premis atau harta benda kepada parti atau menggaji parti. Selagi rakyat Malaysia sendiri bersekongkol dengan parti, adalah sukar bagi agensi penguatkuasa mengurangkan atau mementeraskan parti di dalam negara. Namun begitu, usaha-usaha berterusan dan gigih akan terus dilaksanakan oleh kerajaan demi memastikan sejahteraan rakyat negara ini tidak mudarat oleh kemasukan warga asing. Terima kasih. Yang Tua, terima kasih Yang Amat. Yang Muhammad Lenggung. Terima kasih Datuk Deputua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan tadi, dan tahniah kepada pelbagai usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan melalui kementerian dan juga pelbagai agensi lain dalam usaha untuk menangani isu pendatang asing yang masuk secara sah ataupun tidak sah, terutama sekali di negeri Pantai Timur. Dan sebagaimana disebut tadi, terdapat kira-kira 2 juta pekerja asing yang direkodkan masuk ke dalam negara ini dan dipahamkan bakal menerima ICAD pengenalan bagi menggantikan pasport. Penggunaan ICAD ini dipahamkan hasil daripada keputusan Jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing dan pendatang asing tanpa izin, JKKPA Parti, dan kosnya ditanggung oleh pekerja berkenaan. Soalan saya, apakah pihak kementerian bercadang untuk mengadakan saringan tambahan atau syarat-syarat tertentu bagi pengedaran kad berkenaan atau memastikan pekerja asing mendapat keberkenaan kerana dibimbangi ada usaha-usaha pihak tertentu untuk menyalahkan gunakan dan sebagainya? Saya mohon penjelasan kementerian. Terima kasih Yang Berhormat. Keputusan Kabinet sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Lenggong itu tadi memang betul, dan sebenarnya baru-baru ini minggu lepas sebelum Hari Raya Adil Adha Yang Berhormat,
kita ada mengadakan mesyuarat jawatankuasa NKRA, Kabinet yang dipengerusi oleh Timbalan Perdana Menteri, berhubung dengan penggunaan kad ini. Kita mempunyai 8 sektor pekerjaan di negara ini, Yang Hormat. Jadi kita akan memberi 8 kad warna. Dan dalam mesyuarat tersebut telah dibangkitkan daripada sudut kos. Kerana kos ini akan ditanggung oleh pihak parti ataupun majikan. Dan akhirnya tuntutan mereka ialah mengatakan kos ini pula akan mungkin menurun kepada customer ataupun pembeli. Akhirnya kepada rakyat lah maknanya. Jadi persoalannya soalan kos ini, Ahmad. Kalau kita nak kos yang rendah, kita boleh keluarkan kad mengikut warna tetapi tidak mempunyai ciri-ciri yang canggih. Tetapi kalau kita nak kad yang canggih, mempunyai tracking, kita mengetahui di mana tempat dia berada dan di mana dia sendiri berada, dan dia boleh di-track pula kalau dia sepatutnya berada di Kuala Lumpur tapi berada di Johor Bahru umpamanya ataupun di Pulau Pinang. Dia boleh di-track menerusi tracking sistem kita. Kalau kad inilah kita kandaki, kita boleh keluar tapi kosnya tetaplah dengan kos yang tinggi. Jadi Yang Hormat, jadi ini masih dibincang di antara kementerian-kementerian terlibat dalam mesyuarat itu. Jadi kita belum lagi membuat keputusan dari sudut kos. Dan ciri-cirinya tetap kita yakin bahawa mempunyai ciri-ciri yang ke hadapan, butiran pekerja, jenis pekerjaan, di mana dia berada dan apa pekerjaan dia semua sekali, dan chip yang di dalam kad itu juga boleh menentukan di mana dia berada. Ini akan dilaksanakan oleh kerajaan insya-Allah, Yang Amat. Terima kasih. Yang Muhammad Pantai. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Muhammad Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Saya ingin mengulangi kebimbangan fenomena kebanjiran pekerja asing, di mana walaupun saya sambut baik jawapan Menteri, tapi ramai penduduk tempatan diselubungi ketakutan untuk mendedahkan identiti dan di mana mereka ini berada. Jadi sebelumnya di Parlimen disebut bahawa untuk hampir lebih 1 juta pekerja asing tanpa izin, Yang Berhormat Menteri sebut 1.3 juta yang didaftar setakat ini pekerja asing tanpa izin. Dan mereka ini tambah dengan pekerja asing yang didaftar, lebih 2 juta daripada 13 juta warga pekerja di Malaysia. Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan depo penuh. Maksudnya kalau operasi dilakukan tapi tak cukup tempat untuk menempatkan parti-parti yang ditangkap. Apakah yang sedang dilakukan oleh kerajaan untuk menangani masalah ini dengan komprehensif? Kerana saya tahu seperti yang disebut oleh Muhammad Lenggong tadi, 1.5 juta pekerja Bangladesh sudah pun diambil masuk, di mana setiap minggu 2,000 akan masuk menurut sistem kad pengenalan khas ini. Kalau di Jerman disebut pekerja bermusim supaya mereka dapat pantau kemasukan. Tapi maksud saya ini akan menambah lebih 3 juta semua pekerja asing dalam negara kita. Apakah langkah untuk menangani parti yang sedia ada, dan apakah kerajaan akan memperkenalkan insentif seperti di Jerman untuk mengutamakan pekerja tempatan dahulu sebelum kita mengambil pekerja asing dalam menangani masalah ini? Terima kasih. Terima kasih, Yang Hormat. Sebenarnya soalan Yang Hormat itu memang baik. Saya terima soalan itu sebagai soalan yang membina. Sebenarnya masalah kita, Yang Hormat, bukanlah soalan pendatang asing dan insentif sahaja, Yang Hormat. Masalah kita ialah masyarakat di negara kita sama dengan masyarakat di negara maju yang lain. Malaysia walaupun dikatakan tengah membangun, tetapi dalam situasi kita sekarang, kita dalam keadaan yang maju, yang mana masyarakat kita mempunyai mentaliti yang maju. Jadi apa dikatakan fenomena sejagat ataupun universal fenomena, dikatakan 3D, ini berlaku di Malaysia, iaitu pekerjaan-pekerjaan yang dirty dengan izin Datuk Yang Tua, pekerjaan yang dangerous ataupun kerjaan-kerjaan yang demeaning. Ini tidak dimahu oleh orang Malaysia lagi dah. Orang Malaysia tak mahu kerja sedemikian rupa lagi. Jadi dalam keadaan sedemikian, hanya orang luar daripada negara-negara asing saja yang mahu menduduki kerja-kerja semacam di ladang, tempat pembinaan, dan termasuk menyaji barang makanan di restoran-restoran.
Jadi ini telah ataupun nyuci toilet di mana-mana. Jadi dalam keadaan sedemikian kita nampaknya telah bergerak ataupun mobilize ke negara yang maju mentaliti kita. Dalam keadaan sedemikian apa saja insentif kita bagi kalau mereka ini masih memilihkan pekerjaan yang less dangerous, less dirty and less demeaning, ini kita akan masih attract pendatang asing. Tapi dalam masa yang sama yang umat, operasi kita selepas dahulunya kita dapati bahawa operasi 6P yang kita laksanakan dahulu iaitu termasuk program pemutihan pihak-pihak parti yang berada di negara ini, kita mendapat rungutan-rungutan yang kita terima daripada banyak pihak. Apabila rungutan diterima daripada banyak pihak, maka kita menjalankan satu operasi yang mana dipanggil operasi khas parti, PKPP. Operasi khas ini tidak termasuk pemutihan lagi. Ia dalam sudut hanya kena kita respon kepada komplain dahulu mengatakan ada ahli-ahli parti yang dibawa ke sini telah ditipu oleh majikan. Dan juga mengatakan bahawa mereka ini telah ditipu outsourcing company. Ini sudah kita tutupkan, outsourcing company tak ada lagi. Tetapi malang apabila mereka ini dijemput datang untuk melapor diri kepada pihak immigration, semua ibu pejabat immigration seluruh negara, didapati bahawa kebanyakan majikan-majikan ini masih mahu menggunakan orang tengah. Itu yang malang sekali. Hanya kita dapati 16 syarikat yang datang menerusi screening yang mula dengan satu laporan polis. Dia menunjukkan bahawa dia dah kena tipu. Dan lepas itu penipuan ini mesti dibuat laporan dia sebelum 9 September ya Muhammad. Jadi makna kalau selepas operasi 6P ini dilaksanakan, dia menunjukkan bahawa dia telah cuba nak mengatasi arahan yang asal tu. Jadi dia 16 syarikat tapi melibatkan anggota yang ramai. 2,295 orang telah didapati bahawa benar syarikat ini telah membuat laporan dan mereka kena tipu oleh pihak outsourcing company dan pekerja. Dan bahagian kedua pula, yang ada datang berjumpa dengan immigration, tetapi laporan dia dibuat selepas hari bulan yang ditetapkan. Ini melibat 13 syarikat yang melibat 103 ahli parti. Dan ada sebahagian yang besar lagi. Ini yang aneh sekali. Selepas itu 59 syarikat yang tak ada laporan langsung mengatakan dia pernah kena tipu. Jadi menunjuknya bahawa ada kecurigaan dalam perasaan KDN dan pihak immigration berhubung dengan mereka ini, walaupun jumlah parti yang terlibat dalam ini adalah hanya 693 orang. Jadi dalam keadaan sedemikian kita melihat penguasaan dan sistem yang ada pada masa sekarang dengan menggunakan kad tracking, selepas itu kita tidak lagi menjalankan pemutihan. Inilah saja caranya yang amat untuk, tapi kita juga mengadakan kerjasama yang erat dengan ambassador, duta-duta negara lain, negara asing, supaya memberi dokumen kepada mereka yang tidak ada dokumen negara ini. Tapi perkara di Sabah itu dia berlainan sedikit. Selagi RCI belum siap, yang kita tidak boleh membincangkan apa yang berlaku selepas ini. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, bagi satu soalan ini soalan yang amat panas di negeri Sabah, walaupun RCI, tapi ini soal pembunuhan gadis-gadis di kampung oleh... Kalau Yang Muhammad tak cakap banyak tadi, saya bagi. Siap. Saya jemput Yang Muhammad Tuan Ahmad Bahaki bin Atika. Ini apa? Terima kasih Yang di-Pertua. Saya jawab pantun daripada Legong tadi. Angan BN Sungai Limau ditawan, harapnya berangan hingga ketua. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua yang budiman, soalan saya nombor 2. Terima kasih Yang Muhammad. Ya, sila Yang Muhammad Menteri. Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan sijil amalan tahunan yang dikeluarkan oleh Majlis Perubatan Malaysia, sehingga bulan Oktober tahun ini,
terdapat seramai 14,241 orang doktor wanita berbanding dengan 15,543 orang lelaki, iaitu wanita 48%, lelaki 52%. Di mana jumlah ini tidak termasuk pegawai perubatan latihan siswasa atau houseman. Dari data ini, secara amnya bilangan doktor wanita adalah hampir sama dengan doktor lelaki. Di dalam sistem amalan perubatan, setiap doktor, sama ada doktor lelaki atau wanita, adalah sememangnya dilatih untuk merawati semua pesakit tanpa mengira apa jua jantina. Bagi doktor lelaki yang merawati pesakit wanita, mereka mestilah diiringi oleh seseorang anggota kesihatan wanita atau chaperone semasa membuat pemeriksaan atau rawatan. Terima kasih. Yang Muhammad Kubang Krian. Soalan tambahan. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Dengan bilangan yang telah disebutkan tadi, saya ingin mendapatkan penjelasan. Adakah ia sudah mencukupi untuk menempatkan semua doktor wanita ini di semua pusat perubatan kerajaan di seluruh negara, khususnya yang berkaitan dengan atau berkaitan langsung dengan masalah-masalah wanita seumpama bersalin dan seumpamanya, supaya golongan wanita sekurang-kurangnya mereka mendapat pilihan untuk mendapatkan khidmat doktor wanita berbanding dengan laki-laki. Dan jika bidang sakit puan ini masih kekurangan tenaga doktor wanitanya, apakah masalah sebenar dan cara kerajaan untuk mengatasinya? Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang saya telah terangkan tadi, pada masa sekarang di dalam Kementerian Kesihatan dan cara amalan perubatan di dalam negara ini, semua doktor maupun lelaki atau perempuan dilatih dan diminta supaya mereka boleh memberi rawatan kepada semua golongan rakyat tanpa kira jantina, tanpa kira bangsa, agama dan sebagainya. Ini salah satu daripada prinsip perubatan, dan apa yang dibuat di dalam negara kita ialah asas kepada itu. Di dalam proses penempatan doktor ke satu-satu tempat, banyak perkara yang diambil kira. Salah satu daripadanya ialah pilihan sendiri doktor-doktor. Nombor dua ialah jumlah doktor yang ada pada masa itu yang boleh ditempatkan di satu-satu tempat. Dan dengan ambil kira ini, di dalam semua tempat ada bilangan doktor yang seimbang, iaitu lelaki dan perempuan di dalam satu-satu institusi kesihatan. Dan pada masa itu pun saya mau jelaskan bahawa memang kita menghormati pilihan seseorang pesakit. Kalau ada seseorang wanita minta bahawa beliau dirawati oleh seorang doktor wanita, seboleh-bolehnya di dalam sistem kesihatan kita akan menghormati pilihan itu dan menyediakan seseorang doktor wanita supaya mereka boleh dirawati dengan ambil kira keadaan yang ada di dalam klinik itu pada masa itu. Dan kadang-kadang kalau ada situasi pada masa itu doktor lelaki sahaja ada dan pada masa itu tidak ada pilihan. Kalau ada kedua-dua lelaki dan perempuan, kita akan seboleh-bolehnya menunaikan permintaan daripada pesakit dengan mengambil kira bahawa hak pesakit untuk menerima rawatan secara pilihan mereka. Terima kasih. Yang Muhammad Kola Selangor. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Muhammad Menteri. Saya melihat kebanyakan doktor bertauliah yang mempunyai kemahiran dalam bidang obstetrik dan ginekologi, yakni perbidanan dan sakit puan, kebanyakannya doktor lelaki. Dan saya ingin bertanyakan kepada Yang Muhammad Menteri, berapakah jumlah doktor wanita bertauliah yang mempunyai kemahiran dalam bidang obstetrik dan ginekologi
perbendanan dan sakit puan, khususnya di kalangan doktor wanita yang beragama Islam, dan adakah perancangan pihak kementerian untuk menambahkan lagi doktor wanita yang mempunyai kemahiran dalam bidang obstetrik dan ginekologi? Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, kementerian tidak menafikan mana-mana pihak untuk mengikuti latihan di dalam bidang yang dipilih oleh mereka. Dan walaupun saya tidak mempunyai butiran tentang peratusan doktor wanita yang telah mengambil bidang perbidanan, tapi saya boleh beri butiran ini kepada yang berhormat. Tetapi pada amnya, keputusan untuk memilih satu-satu bidang terpulang kepada doktor itu. Dan mereka mengambil kira banyak perkara di dalam membuat keputusan. Walaupun ada doktor-doktor wanita yang telah membuat pilihan untuk mengikuti bidang perbidanan dan sakit puan, ada pun yang lain yang memilih bidang-bidang seperti family medicine, kerana bidang ini memberi mereka lebih ruang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu dan isteri dan sebagainya. Akhirnya mereka yang memilih bidang mana yang sepatutnya sesuai dengan latar belakang dan cara kehidupan mereka, dan kita menghormati pilihan ini, dan asas kepada permintaan itu kita menyediakan tempat-tempat latihan. Tetapi kalau ada lebih orang doktor wanita yang memilih untuk mengikuti kursus-kursus perbidanan dan sakit puan, kita akan menghormati ini dan mencari peluang-peluang yang ada supaya mereka boleh mengikuti latihan itu. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Datuk Seri Tiong Ching Sing. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan nombor 3. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat dari Bintulu. Datuk Yang di-Pertua, pada tahun 2012, pengambilan anak negeri Sarawak sebagai penjawat awam melalui permohonan portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA ialah seramai 4,441 orang, iaitu merangkumi 35.57% daripada jumlah permohonan. Manakala bagi tahun 2013 pula, iaitu setakat 15 Oktober tahun ini, pengambilannya ialah seramai 3,213 orang, iaitu merangkumi 27.20% daripada jumlah permohonan. Dan ingin saya tekankan, ini tidak termasuk pengambilan yang dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ataupun pelajaran, iaitu guru-guru, tak termasuk itu. Berhubung dengan piawaian Jabatan Perkhidmatan Awam mengenai pengemaskinian senarai-senarai pengiktirafan kelayakan universiti-universiti luar negara, untuk makluman ahli yang berhormat, objektif penilaian dan pengiktirafan kelayakan oleh Kerajaan Malaysia adalah untuk memastikan kesesuaian kelayakan dalam sesuatu bidang yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara bagi pelantikan dalam perkhidmatan awam. Keperluan kerajaan dalam membuat penilaian adalah berdasarkan kepada piawaian seperti berikut. 1. Bidang pengajian baru yang kelayakannya perlu diberi penilaian dan pengiktirafan. 2. Penghantaran pelajar-pelajar tajaan kerajaan bagi mengikuti sesuatu pengajian di luar negara yang belum diiktiraf. Ketiga, tawaran beasiswa atau tempat belajar atas dari kerajaan asing. 4. Kelayakan yang telah diiktiraf mengalami kemerosotan atau peningkatan dari segi kualiti. 5. Perlu ditarik balik pengiktirafan ke atas sesuatu kelayakan di atas sebab-sebab tertentu. 6. Jabatan Perkhidmatan Awam hendak mengubal sesuatu skim perkhidmatan yang baru. 7.
permintaan dari jabatan-jabatan kerajaan atau pihak berkuasa melantik. Dan yang ke-8, permohonan dari IPT luar negara ia tertakluk kepada peruntukan kerajaan bagi tujuan membuat penilaian pengiktirafan kelayakan ke atas sesebuah universiti yang baru atau khusus yang baru. Pengemaskinian senarai-senarai pengiktirafan kelayakan universiti luar negara dibuat selepas sesuatu kelayakan telah mendapat kelulusan mesyuarat Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan ataupun JTPPK yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Pendidikan. Kebiasaannya, mesyuarat Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan diadakan sebanyak 3 kali setahun. Mesyuarat ini juga adalah bergantung kepada jumlah permohonan pengiktirafan kelayakan oleh universiti dalam dan luar negara. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Bintulu. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih jawapan yang diberi daripada Yang Berhormat Menteri. Saya sini ada 2 isu. Satu, saya mau di soalan A. Saya mau minta apa masalah terjadi Sarawak 2012 kita ada 4,000 lebih. 441. 2013 kita hingga 15 Ogos tinggal 3,213. Masalah kita nampaknya keturunan. Turun kita punya percentage masuk ke sektor kerja di sektor kerja perkhidmatan awam. Saya mau minta soalan ini, saya mau tanya, bolehkah bagi penjelasan apa sebab menjadi ini keturunan ini perkhidmatan dalam sektor awam ini, perkhidmatan awam ini. Soalan P, memang Yang Berhormat jawapan itu kita memang semua tahu syarat-syarat. Mesti dah kita lihat pengiktirafan. Tetapi sekarang isu ini tak tahu menteri tahu atau tidak, ataupun pegawai tidak berapa paham. Sekarang pengiktirafan sudah MQA sudah setuju. Negara kita pun secara umum. Contoh macam di iktiraf 157 institut pengajian tinggi dari Taiwan. Pada 31 hari bulan Januari 2013. Tetapi submachine gun 7 laras, bom tangan 38 butir, senjata buatan sendiri 218. Semua senjata api yang dirampas adalah merupakan barang-barang case exhibit yang perlu dikemukakan ke mahkamah semasa perbicaraan. Pihak polis mempunyai prosedur ataupun SOP khusus dalam pengendalian barang kes berkenaan, iaitu di bawah Perintah Tetap Ketua Polis Negara PTKPN bahagian D207 dan juga arahan Ketua Polis Negara IGP Directive bilangan 72. Di akhir pembicaraan mahkamah akan memutus sama ada senjata api tersebut dimusnah atau dibuat keputusan lain terhadap senjata api berkenaan. Terima kasih Yang Tua, terima kasih Yang Hormat. Yang Hormat Seremban. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan tambahan saya. Jawapan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri semalam kepada soalan Batu dan juga soalan saya berkenaan dengan sebab-sebab kehilangan senjata api oleh PDIM. Saya quote jawapan yang diberikan. Dalam laporan audit yang telah dikeluarkan baru-baru telah menyebutkan bahawa sebanyak 44 senjata
senjata api telah hilang sejak tahun 2010 sehingga tahun 2012. Daripada 44 senjata api yang dilaporkan hilang, tujuh senjata api tersebut telah berjaya dijumpai semula. Antara sebab kehilangan tersebut adalah berpunca dari: 1. Kereta dipecah dan senjata api tertinggal dalam kereta polis. 2. Diragut atau disamun. 3. Tercicir ketika menjalankan tugas. 4. Kehilangan dalam tandas. Datuk Ketua pergi tandas, jangan ambil pistol nanti. 5. Kehilangan dalam pejabat. Pejabat polis sendiri hilang ini pistol. Soalan saya, Datuk Ketua, bagaimanakah pihak Kementerian dan PDRM secara khususnya dapat memastikan bahawa senjata api yang dirampas tadi yang berjumlah 1,097 pucuk pistol ataupun senjata api itu tidak akan hilang ataupun jatuh dalam tandas? Dan adakah pihak polis sendiri telah membuat laporan polis terhadap senjata api yang telah hilang itu, dan adakah kes itu dibuka, dan apakah tindakan oleh pihak kementerian terhadap pegawai-pegawai yang cuai yang telah menyebabkan senjata api itu hilang, dan sama ada tindakan telah diambil? Terima kasih. Dalam keadaan yang sedemikian, kita tidak juga boleh mengambil tindakan yang amat drastik kerana situasi dia berlainan. Jadi yang cuai dalam kereta, pecah dalam kereta, yang cuai disimpan dalam toilet, cuai dalam ini memang tindakan yang sekeras-kerasnya patut diambil kepada pegawai polis tersebut. Terima kasih. Belum betul-betul. Duduk dulu ya. Sebenarnya kita telah mewujudkan satu SOP baru, ya Hormat. Semenjak itu kita telah membuat SOP baru. Sebenarnya SOP baru ni saya baru terima, dia berlainan daripada apa yang dulu. Kena mengenai masalah
masalah dan situasi-situasi semasa, mengikut keadaan-keadaan semasa. Jadi kalau pegawai-pegawai polis pergi ke toilet, pergi ke sini, ke sana, semua ada garis panduan telah ditentukan. Dan selepas ini nanti saya cukup yakin pihak penguatkuasaan polis sedalaman dia, tindakan akan diambil supaya menguatkuasakan ini seberapa rigid yang betul boleh untuk memastikan kehilangan senjata ni di peringkat yang minimum. Yang Hormat, terima kasih. Yang Muhammad Farid. Greek, maaf ya. Terima kasih Yang di-Pertua. Kita tahu pengeluaran senjata api ini amat ketat untuk dikeluarkan oleh pihak kerajaan, sama ada senapan patah ataupun pistol. Saya perhatikan semenjak daripada saya mengenali Malaysia dah merdeka, senjata api ini mudah diseludup masuk ke dalam negara. Kalau kita melihat Cantas, kita dapati pengganas atau mereka yang merompak menyamun mudah menggunakan pistol. Nampaknya kerajaan cuma mengatakan hukuman yang berat untuk senjata api. Tetapi dari segi pengawalan untuk masuk, sedangkan kita tahu rakyat nak memiliki sama ada senapan patah atau pistol amat sukar. Bagaimana kerajaan mengawal di sempadan? Contoh tempat saya Gerik, Betong, nak masuk ke Pengkalan Hulu. Bukan ada satu alat untuk scan bagi memastikan senjata tak diimport masuk, tak dibawa masuk ke dalam. Begitu juga saya yakin di kawasan laut. Soalan saya, apa tindakan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan senjata api ini tidak dibawa masuk ke dalam negara? Sehingga hari ini saya tidak nampak usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi memastikan senjata api tidak dibawa masuk. Kalau sekadar polis careless untuk dapat senjata, saya rasa tidak. Yang banyak mesti datang daripada penyelundupan di luar. Minta kerajaan jelaskan. Terima kasih, nampak bersemangat pagi ni. Ya, pagi pilihan kecil ya, Muhammad. Terima kasih, Muhammad. Sebenarnya kalau kita lihat Malaysia itu sendiri, Muhammad, kalau kita lihat di Sarawak Sabah mempunyai sempadan 2019 km. Dan di Brunei dengan Brunei 1647 km. Dan 43 km air 1,400 air berhadapan dengan selatan Filipina. Dan begitu jugalah sempadan kita dengan dengan Thailand, negara Thailand yang mempunyai Kelantan, Perak dan juga Kedah. Mempunyai sempadan yang amat besar yang senang dilalui. Dan kalau kita lihat sempadan Kelantan itu sendiri 94 kalau tak salah saya kilometer Sungai Golok yang boleh direnang bawa senjata dalam poket. Lepas tu sebahagian daripada 32 km lagi atas daratan yang punya tidak ada pagar-pagar yang tertentu. Jadi Yang Berhormat, kalau dipandang daripada segi penguatkuasaan yang memang payah. Tapi dalam masa yang sama pihak penyeludup ini memang cerdik juga Yang Berhormat. Kadang-kadang senjata api ini mempunyai beberapa part yang tertentu. Dia tidak seludup secara fully assemble dengan izin. Dia seludup senjata ini secara part. Satu dia bawa masuk sekali, satu lagi dia bawa masuk sekali. Lepas tu sampai semua part-part tu dah masuk yang boleh diselit dan dimasuk dalam guni, dimasuk dalam box, dimasuk dalam kotak dan sebagainya. Yang kita di CIQ kita sendiri pun tidak mempunyai mesin pemindas yang canggih boleh mengesankan perkara ini. Dan mesin pemindas kita yang ada sekarang ini, kalau kita nak cek satu lori memakan masa 2 jam baru habis nak cucuk, nak cek semua guni-guni dan barang kakak boxes dan sebagainya Yang Hormat. Tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh menghalang juga kemasukan lori masuk dan keluar daripada kita dengan Thailand ini, kena economic transaction kita di antara Thailand dan ini amat besar.
akan merugikan ekonomi negara. Jadi dalam keadaan demikian memang cukup payah. Itulah menteri saya sendiri pergi ke Kelantan mencadangkan supaya perkampungan Kelantan di tepi Sungai Golok di Kelantan itu dipindah ke satu tempat yang tertentu. Untuk settlement dan river reserve itu kita ambil alih dan beri pagar keseluruhannya. Dan selepas itu bolehlah sekurang-kurangnya kita menangani sedikit kemasukan senjata api ini ataupun penyeludupan benda-benda lain boleh keluar masuk daripada Indonesia, daripada Thailand dan sebagainya ke negara kita yang hormat. Jadi tolonglah bantu KDN dapat lagi peruntukan beri mesin pengintas. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Saya jemput Yang Hormat Datuk Joseph Salang Anak Gandum. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya kemukakan soalan nombor 5. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Tuan Di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Yang Berhormat Julau secara bersekali dengan dua lagi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Libaran pada esok hari 24 Oktober dan Yang Berhormat Kubang Pasu pada 28 November. Ya, sila Yang Hormat. Terima kasih. Tuan Ketua, seperti mana yang ahli-ahli Yang Berhormat sedia maklum, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengetuai delegasi lawatan kerja ke San Francisco pada 22 hingga 24 September 2013. Semasa lawatan tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mempengerusikan mesyuarat ketiga Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global atau Global Science and Innovation Advisory Council yang kita kenali sebagai GSIAC dan seterusnya menghadiri High Level Forum on Green Future. Forum tersebut telah disertai oleh ahli-ahli majlis antarabangsa dan negara yang merupakan pakar global dalam bidang sains dan inovasi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seterusnya menghadiri mesyuarat panel penasihat antarabangsa bioteknologi ke-7 atau Bio International Advisory Panel Bio IAP. Lawatan kerja tersebut telah membuka ruang kerjasama antara Malaysia dan Amerika Syarikat di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berpeluang untuk menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman atau MOU bagi kerjasama di antara Malaysia Industry Government Group for High Technology (MIGHT), ASEAN Energy Investment Private Limited (AEI), MIGHT Technology Nurturing (MTN), the Clean Tech Open (CTO), Malaysian Green Technology Corporation (MGTC) dan General Electric Company (GE). Sebagai salah sebuah negara maju, Amerika Syarikat mempunyai banyak bidang baru yang boleh diterokai. Antaranya bidang keusahawanan sosial ataupun social entrepreneurship oleh Twitter Incorporated, inisiatif Internet Drops Off oleh Facebook, inovasi Big Data Analytic dan The Internet of Things oleh Google Incorporated. Lawatan kerja ini secara langsung akan dapat menggalakkan peningkatan nilai perdagangan dan pelaburan dua hala antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan dalam mesyuarat-mesyuarat dan forum-forum yang dihadiri berupaya memacu negara ke arah status negara berpendapatan tinggi, berteraskan sains, teknologi dan inovasi serta pembangunan modal insan yang menyeluruh bagi rakyat Malaysia. Ini telah memberi peluang meningkatkan pengetahuan Malaysia berhubung bidang-bidang ini yang mana adalah penting kepada usaha Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Tuan Yang Bertuah, semasa lawatan kerja ke New York, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengetuai delegasi Malaysia ke sesi ke-68 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dari 25 hingga 29 September 2013. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengambil bahagian dan membuat kenyataan dalam debat umum Perhimpunan Agung PBB pada 28 September 2013. Di dalam kenyataan beliau, Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri telah menekan dan mengenengahkan konsep kesederhanaan yang merentasi agama, fahaman politik, pembangunan dan hubungan antarabangsa. Kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini telah disambut baik oleh banyak negara di serata dunia dan juga oleh Setiausaha Agong PBB. Selain dari mengambil bahagian di Perhimpunan Agung PBB, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah menandatangani Treaty Perdagangan Senjata dalam rangka mesyuarat peringkat tinggi tersebut, selaras dengan keputusan Jemaah Menteri bertarikh 11 September 2013 yang bertujuan mengawal perdagangan senjata konvensional di peringkat antarabangsa. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri Mauritius, Presiden Comoros, Perdana Menteri Bangladesh dan bakal Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk membincangkan isu-isu dua hala dan pelbagai hala yang berkepentingan bersama. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mengambil peluang semasa lawatan kerja ini untuk melobi sokongan bagi pencalonan Malaysia ke kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB bagi penggal 2015-2016. Tuan Ketua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penekanan dalam usaha meningkatkan pengetahuan umum mengenai inisiatif Gerakan Kesederhanaan Global atau GMM sebagai satu pendekatan untuk mengekang ekstremisme. Ini merupakan manifestasi terhadap sumbangan berterusan dan konsisten Malaysia dalam membantu mengekalkan keamanan dan keselamatan dunia. Secara kesimpulannya, lawatan kerja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke San Francisco dan New York daripada 22 hingga 29 September 2013 telah mencapai objektif dari sudut diplomasi pelbagai hala dan dua hala. Terima kasih, Tuan Ketua. Yang Muhammad Julau. Terima kasih, Tuan Yang Ketua. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dalam jawapan beliau tadi, dan saya mengucapkan tahniah juga kepada Wisma Putra yang telah mengatur dan mengatur jadual lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di sini saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh Wisma Putra dalam menerangkan keadaan yang sedikit tegang di Malaysia berikutan dari keputusan ataupun keputusan Mahkamah Rayuan baru-baru ini yang menyebabkan kecelaruan berkenaan dengan pendapat dalam agama di Malaysia. Misalnya saya seorang Iban yang berbahasa Iban, iaitu juga bahasa Melayu tetapi bukan bahasa Malaysia, dan berfikir dan bersembahyang, berdoa dalam bahasa Iban, menyebutkan perkataan-perkataan yang sentiasa saya gunakan di Sarawak sebelum saya berpisah ke Semenanjung, tetapi sekarang tak dapat menyuarakan ataupun menyebut perkataan-perkataan tertentu. Apakah usaha Kementerian Luar untuk menerangkan kecelaruan ini kelak? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Julau. Yang Berhormat seputih gelak kuat sangat tu pasal apa? Ini soalan yang diminta oleh Wisma Putra. Untuk saya jelaskan sedikit, kalau ada pun ketegangan, saya rasa soalan ini taklah seperti soalan asal tadi, tapi walau bagaimanapun saya nak jelaskan, sebab sebenarnya Wisma Putra ini adalah satu-satunya kementerian yang paling hadapan menemui semua warga Malaysia di luar negara, dan sudah tentu juga rakyat asing di luar sana. Maka kalau ada pun selisih faham dari segi pendapat, dari segi maksud yang sebenarnya,
Wisma Putra melalui malawakil kita di seluruh dunia akan menentukan bahawa apa saja keputusan yang dibuat itu adalah satu keputusan yang dibuat mengikut perundangan yang sah dalam negara kita. Maka kalau isu dalam negara, kita akan bincang dalam negara. Kalau isu luar negara adalah isu perundangan, di mana Malaysia adalah satu-satunya negara yang mengikut perundangan mengikut lunas-lunas perundangan antarabangsa. Terima kasih, Tuan Ketua. Yang Muhammad Pulai. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Tadi Timbalan Menteri menyentuh mengenai lawatan Perdana Menteri ke PBB dan saya ingin bertanya sama ada Malaysia akan menawarkan diri untuk menjadi ahli jawatankuasa keselamatan PBB pada sesi akan datang ni, dan apakah implikasi Malaysia sebagai ahli jawatankuasa keselamatan ni sekiranya terpilih, memandangkan baru-baru ni Arab Saudi telah menolak kerusi dalam anggota tetap anggota jawatankuasa keselamatan masa-masa tertentu ni. Minta pandangan daripada yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Muhammad. Saya nak jelaskan di sini. Seperti jawapan asal saya tadi, saya katakan bahawa kita telah membuat satu lagi candidature atau minta supaya banyak negara menyokong pencalonan Malaysia sebagai salah satu anggota kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan pada penggal 2015 dan 2016. Ini bukanlah buat pertama kalinya, kita juga pernah duduk di situ. Apabila kita menjadi salah seorang anggota majlis tersebut, kita ingin berperanan untuk bersuara bagi pihak Asia Pasifik, kerana kita adalah wakil Asia Pasifik menjadi salah seorang ahli majlisnya. Maka dalam perbincangan di mana kita mahukan sokongan datangnya daripada negara-negara tersebut untuk mengeluarkan bermacam-macam lagi kaedah-kaedah baru, reformasi yang ingin kita buatkan dalam Majlis Keselamatan tersebut. Maka sekiranya berlaku seperti negara Saudi Arabia yang cuba untuk tidak mahu menjadi anggotanya, itu masalah yang lain. Kita rasa amat kesal jika sekiranya Saudi Arabia menarik diri. Dan yang penting kepada kita adalah suara untuk kita bawa bagi pihak negara-negara yang menyokong kita bagaimana untuk mengadakan satu reformasi yang paling utama bagi kepentingan manusia sejagat. Bukan semata-mata untuk negara kita Malaysia, tetapi juga untuk negara-negara yang kita rasakan perlu dari segi membantu mereka daripada kaedah keselamatan di seluruh dunia dan termasuklah negara-negara yang tertentu. Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Ketua. Jemput yang berhormat. Tuan Ketua, ini boleh saya tanya soalan tambahan sebab ini patutnya daripada sebelah sini soalan. Tak ada dalam standing order begitu ya, Ahmad. Saya akan perbaiki kerana ada 2 BN sini. Soalan seterusnya saya akan perbaiki, kita bagi 2 ini. Boleh diurus secara baik. Sejemput yang berhormat Tuan Teck Hua. Datuk Yang di-Pertua, saya kemukakan soalan nombor 6. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua dan Yang Berhormat daripada Bakri, untuk makluman Yang Berhormat, sejak tahun 2008 hingga 2013, Tekun telah menerima permohonan seramai 225,024 untuk mendapatkan pinjaman daripada Tekun, jumlah nilai 2.35 bilion.
Daripada jumlah tersebut, sebanyak 213,082 permohonan pinjaman telah diluluskan dengan jumlah 2.0 bilion. Terdapat 5,393 permohonan yang ditolak dengan nilai 135 juta. Manakala permohonan yang masih di dalam proses ialah seramai 6,549 dengan nilai 128 juta. Untuk mendapatkan maklumat pecahan mengikut kawasan parlimen, ianya begitu detail. Walau bagaimanapun untuk kawasan parlimen Bakri bagi tahun 2008 hingga 2013, jumlah permohonan yang telah diluluskan ialah 8,660,500 ringgit dengan bilangan 903 orang pemohon yang telah berjaya. Permohonan dalam proses ialah 17 orang, manakala yang ditolak 25 orang. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Bakri. Okey. Terima kasih Timbalan Menteri menjawab soalan dari Bakri. Di sini saya nak minta penjelasan. Berapakah jumlah pembayaran semula yang berjaya dikumpul sehingga kini mengikut kawasan parlimen, dan berapakah jumlah peminjam yang membayar pinjaman sehingga kini? Apakah tindakan pihak tekun terhadap peminjam yang ingkar? Adakah mereka akan diambil tindakan undang-undang atau tunggakan pinjaman ini akan didupuskan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan Yang Berhormat Bakri. Jumlah kutipan semula daripada pinjaman yang telah diberikan sebanyak 2.8 bilion sejak ianya dimulakan pada tahun 1998 ialah 1.677 bilion. Jadi satu jumlah yang besar dan menunjukkan kutipan semula adalah baik, tidak berada dalam keadaan krisis yang perlu membimbangkan kita. Walau bagaimanapun ada beberapa peminjam yang belum lagi menyelesaikan pinjaman mereka. Ini usaha untuk mendapatkan bayaran balik ini diteruskan, dan buat masa ini tidak ada perlunya tindakan undang-undang. Walau bagaimanapun pihak pegawai mengambil tindakan yang serius dan bersungguh-sungguh untuk mengutip pinjamannya. Terima kasih. Yang Muhammad Bayan Baru. Terima kasih Yang Tuan Yang Ketua. Saya nak minta Menteri jawab. Tadi Menteri kata 1.6 bilion berbanding dengan 2.8 bilion yang telah dipinjamkan. Maka kadar bayar balik adalah lebih kurang 5.55% sahaja. Tetapi mengikut international standard, dia patutnya lebih daripada 85%. Maksudnya kita tekun ni gagal. Sebab ramai di kawasan orang kampung merungut yang patut dapat tidak dapat. Yang dapat pula yang perlu dihadap kepada Ketua UMNO bahagian baru boleh dapat. Jadi saya nak tanya, apakah prosedur
Kena masuk ke UMNO, betul. Ini adalah dia punya ni. Jadi ini tidak adil kerana satu Malaysia adalah untuk semua, bukan untuk UMNO saja. Jadi saya nak tanya, prosedur adakah perlu masuk UMNO atau perlu pergi kepada ketua bahagian UMNO untuk mendapatkan kelulusan? Dan saya nak tanya juga sebab ramai rungutan bahawa orang yang dapat tekun pergi beli motor atau pergi beli kereta. Jadi saya tidak yakin dengan 55% kadar bayar balik saja. Saya nak tanya apa langkah-langkah yang serius sebab ini berbilion-bilion ringgit. Berbilion-bilion ringgit telah wang kerajaan telah dipinjamkan. Bagaimana boleh soalan yang kedua adalah bagaimana boleh capai balik 85% international standard microcredit. Terima kasih. Datuk Yang Ketua Yang Berhormat Bayan Baru, perkiraan Yang Berhormat tu tak betul. Bayaran 1.6 bilion itu yang telah kita kutip, baki dia banyak permohonan-permohonan baru. Tunggulah masanya sampai dia matured. Apa bingung sangat? It's not matured yet. Ini jawapan daripada menteri. Ini soalan daripada Bakri. Bakri yang minta menteri kadar bayar balik. Kita build on what your question was. No, jawapannya pinjaman-pinjaman yang baru tentulah menunggu tempoh matang. You understand that? Jadi berapa kadar bayar balik, menteri? Berapa kadar bayar balik? Boleh menteri bagi jawapan? Ini bukan soal kadar, ini soal berapa yang telah dikutip dan berapa yang belum dikutip. Yang belum dikutip itu adakah hutang lapuk atau hutang tidak lapuk. Saya tak bagi tahu berapa yang lapuk. Masalahnya yang berhormat dah jadi lapuk. Okey, lagi satu. Pinjaman kata untuk orang UMNO saja. Ni Pulau Pinang ni. Macam mana ni? 104 juta kita bagi pinjaman tekun kepada orang-orang Pulau Pinang, dan banyak orang Pulau Pinang ni yang tak menyokong UMNO pun, menyokong DAP. Kita bagi orang DAP ni. Ni senarai DAP ada dengan saya ni. Penyokong DAP, sympathizers. DAP sympathizers. Kita bagi. Tak ada masalah. There is no discrimination dengan izin. You are making a baseless accusation dengan izin. This is the character of the AP. Saya tanya soalan. Menteri, saya tanya soalan. Tolong menteri jawab soalan dengan cara yang graceful. Soalan bodoh dapatlah jawapan bodoh. Macam mana? Ni saya dapat ucap tahniah menang MKT. Ni, jadi terima kasih. Cukup Yang Berhormat. Saya melihat Yang Berhormat Panggar untuk soalan 7 dan Yang Berhormat Sungai Siput untuk soalan 8 tidak berada dalam Dewan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Tuan
sebab lebih ramai lagi yang mereka masuk dalam program penjukatan tanah adat ini dan mendapatkan grant secara tanah adat ini nanti dah tentulah mereka ini boleh memohon dan Risda akan menimbangkan di mana keperluannya tetap membantu pekebun-pekebun kecil yang ingin mengikuti program ini. Sekian, terima kasih. Bandar Kuching. Terima kasih. Demikian tadi sebahagian daripada jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah terhadap persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Masir Kujat dari Sri Aman sebentar tadi. Dan insya-Allah sesi soal jawab ini akan diteruskan kepada anda yang ingin terus mengikuti siaran ini. Jangan lupa anda boleh terus ikutinya menerusi laman sesawang yang disediakan untuk anda untuk ikuti secara langsung, iaitu rtmparliament.gov.my, dan anda juga boleh ikuti di tv1.parliament.gov.my ataupun di m.rtm.gov.my. Jadi anda boleh juga ikutinya secara langsung apa yang berlaku sepanjang sesi persidangan di Dewan Rakyat pada hari ini. Dan esok akan kami bawakan lagi siaran secara langsung dari Parlimen ini bermula pukul 10 pagi hingga 11.30 pagi seperti waktu ini. Dan insya-Allah kalau dapat disambung nanti rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas Pindaan 2013 akan dibaca untuk kali kedua. Insya-Allah akan dibawakan untuk anda dan untuk ikutinya seperti yang dinyatakan tadi boleh ikuti di laman sesawang. Baik, apa yang menarik yang dapat kita kupas dalam sesi pada pagi ini ialah berkaitan dengan apa yang berlaku terhadap pendatang asing ataupun jumlah pendatang ataupun pekerja asing yang dibawa masuk ke Malaysia. Itu soalan asal yang dikemukakan oleh Datuk Samsul Anwar Nasarah dari Lenggong, yang mana Menteri Dalam Negeri juga menyebut bahawa perkara ini dipantau secara lebih meluas dan dengan adanya kad ataupun chip yang boleh memeriksa di mana lokasi sebenar warga asing ataupun pekerja asing yang berada di negara kita, itu merupakan satu teknologi yang baik dan perlu diteruskan. Namun begitu perlu diingat ianya membabitkan soal kos dan sebagainya. Jadi itu antara perkara yang dibangkitkan dan sudah pastinya YB ataupun Yang Berhormat dari Barisan Pembangkang agak tidak gemar tentang soal bagaimana agaknya menguruskan pekerja-pekerja asing yang ada di Malaysia. Namun itu satu pandangan yang boleh dibaiki ataupun ditambah baik dalam proses menguruskan pekerja asing di negara kita. Baik, nampaknya sekian saja. Kita akan kembali lagi bersama dengan anda langsung dari Parlimen 10 hingga 11.30 pagi esok.
dengan objektif yang mungkin berbeza. Sebagai contoh, satu, outreach kepada kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang akan merangkumi penerangan mengenai pelaksanaan komitmen, perjanjian dan perkara-perkara yang perlu diambil tindakan. Kedua, outreach kepada komuniti bisnes ataupun perniagaan yang akan merangkumi penerangan mengenai faedah-faedah dan peluang-peluang yang boleh diperolehi dan diterokai di bawah perjanjian dan cara-cara bagaimana komuniti perniagaan dapat meraih faedah ataupun keuntungan tersebut. Ketiga, outreach kepada syarikat-syarikat IKS yang akan merangkumi penerangan mengenai bab-bab yang berkaitan dengan IKS, faedah-faedah dan peluang-peluang yang boleh diperolehi dan diterokai selain daripada meningkatkan dengan izin capacity building mereka. Di bawah perjanjian, mengenal pasti bidang-bidang kerjasama atau pembangunan kapasiti yang diperlukan seperti yang saya sebutkan tadi. Khususnya dibincangkan secara bersama dengan negara-negara TPPA yang lain dan seterusnya mengadakan programnya sesuai secara bersama. Dan keempat ialah outreach kepada badan-badan bukan kerajaan yang sekarang kita sedang laksanakan akan dibuat secara berterusan serta orang awam yang akan merangkumi penerangan mengenai perjanjian berkenaan. Akhirnya adalah dijangkakan bahawa program outreach ini akan diadakan secara komprehensif agar TPPA dapat dilaksanakan secara lancar setelah dipahami untuk memastikan faedah dan peluang-peluang perniagaan dapat diraih daripada perjanjian ini. Tetapi saya nak sebut di sini bahawa kerajaan, saya nak potong, bahawa setiap perjanjian perdagangan, ini saya nak tegaskan sekali lagi bahawa setiap perjanjian perdagangan bebas, liberalisasi ke atas duty import bagi produk-produk negara yang dianggap sensitif dilaksanakan secara berperingkat dalam jangka masa yang panjang. Kalau dia melibatkan duty import, dia akan buat secara dengan izin soft landing. Ini akan memberi peluang kepada industri tempatan untuk melengkapkan diri dengan liberalisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad Bagan Serai. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Datuk Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, sejauh manakah masyarakat Bumiputera bersedia untuk bersaing dengan masyarakat antarabangsa sekiranya TPPA ditandatangani? Dan adakah kerajaan mempunyai perancangan yang khusus bagi memastikan Bumiputera tidak ketinggalan? Terima kasih. Datuk Ketua, seperti yang saya sebutkan tadi bahawa program outreach ataupun penerangan tentang faedah-faedah, tentang tindakan seterusnya yang patut dilakukan, dibuat, meliputi semua masyarakat bisnes termasuklah kaum ataupun orang-orang Bumiputera tidak tertinggal. Dan sudah tentulah pada masa sama kita menerima komitmen untuk meningkatkan capacity building di kalangan peniaga-peniaga, di kalangan usahawan, di kalangan dengan izin manufacturers kaum Bumiputera supaya mereka boleh bersaing dengan semua peniaga ataupun usahawan, bukan sahaja dalam negara Malaysia, malah di luar negara. Artinya tindakan secara komprehensif dibuat untuk meningkatkan kualiti perniagaan mereka supaya setanding dengan masyarakat antarabangsa. Dan kita tidak boleh berada pada takuk lama kerana kita perlu bergerak untuk memastikan bahawa kita termasuk orang Bumiputera setanding dengan pedagang-pedagang di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ahmad. Setakat itulah sesi pertanyaan lisan bagi pagi ini. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul Rang Undang-Undang Kesalahan Keselamatan
Langkah-langkah khas pindaan 2013 bacaan kali yang kedua. Ya, sila Yang Mak Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Tuan Yang Tua, saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas pindaan 2013 dibacakan kali kedua sekarang. Tuan Yang Bertuah, dalam memastikan Akta Pencegah Jenayah 1959, pindaan dan pemeluasan 2013 diperkasakan seperti mana yang telah dibentangkan pada sesi ini, beberapa pindaan selari terhadap 10 undang-undang lain turut dibuat termasuk Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012. Pada masa ini, Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 digunakan untuk mengambil tindakan terhadap kesalahan-kesalahan di bawah bab 6. Kesalahan terhadap negara. Bab 6A, kesalahan berhubung dengan keganasan di bawah kanun keseksaan. Walaupun akta ini baru saja digubal pada tahun 2012. Namun terdapat keperluan untuk meminda beberapa peruntukan untuk memasukkan kesalahan-kesalahan keselamatan yang lain bagi memperkukuhkan lagi tindakan yang boleh diambil terhadap penjenayah. Bab 6B Kanun Keseksaan yang telah digubal pada tahun 2012 mengenai jenayah terancang, di mana terdapat 2 kesalahan yang telah diwujudkan itu. Kesalahan menjadi anggota kumpulan jenayah terancang yang boleh dihukum sehingga 5 tahun penjara dan membantu kumpulan jenayah terancang yang boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun. Bab ini juga turut mentakrifkan kumpulan jenayah terancang dan kesalahan serius. Sehubungan dengan itu, Kanun Keseksaan juga telah dibuat pindaan selari dengan memasukkan beberapa peruntukan di bawah bab 6B seperti seksyen baru 130 Act, 130Y, 130Z, 130ZA, 130ZB dan 130ZC untuk mewujudkan kesalahan tambahan seperti melindungi, bergaul, merekrut atau mengambil bahagian dalam kumpulan jenayah terancang serta menerima suapan untuk memudahkan atau memulihkan aktiviti jenayah terancang. Dengan perkembangan dunia tanpa sempadan, Datuk Yang Ketua, penyeludupan migran adalah merupakan satu sindiket yang menjadi ancaman baru terhadap keselamatan negara. Ini kerana negara kita masa ini dijadikan negara transit sebelum migran ini diseludup masuk ke negara destinasi. Senario ini menyebabkan negara kita diletak di Tier 2 watchlist. Dalam US Report on Trafficking in Persons selama 3 tahun 2010 dan 2012 berturut-turut. Sehubungan dengan itu, kesalahan-kesalahan berkaitan anti penyeludupan migran di bawah bahagian 3A iaitu Seksyen 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 26I, 26J dan 26K Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Akta 670 yang mana memperuntukkan membantu, menyediakan kemudahan, menyediakan perkhidmatan, menyembunyi, merekrut, menyokong kesalahan bagi maksud penyeludupan migran atau migran diseludup dalam transit tanpa masusuaian dokumen diri dan
pemalsuan dokumen diri dan perjalanan adalah merupakan satu kesalahan. Tuan Yang di-Pertua, jenayah terancang dan sindiket penyeludupan migran ini telah mencapai ke tahap yang boleh mengancam keselamatan negara kerana telah memberi kesan negatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik yang merupakan tunjang kepada kestabilan kesebuah negara. Sebagai contoh dari aspek sosial peningkatan kadar jenayah, aktiviti-aktiviti seperti penyalahgunaan dadah, perjudian, maksiat, pergaduhan di tempat-tempat awam, lambakan migran akan menjadi benar-benar dan kawasan perumahan tidak aman seperti sedia kala sehingga menjejaskan kehidupan